dia juga yang develop ni, insya-Allah. Dengan kos yang paling minimal ini. Alhamdulillah. Boleh kot kita mula perlahan-lahan insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi saudara Wan Ali kita, merangkap tuan rumah lah kan. Allah izin bila bincang-bincang semalam kan, kita boleh buat di sini, alhamdulillah kan. Insya-Allah. Dan kemudian sahabat-sahabat saya dari Kemaman daripada Kuantan Kuantan 2. Dan juga kawan-kawan kita dari Facebook dan daripada Sisi. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah, kita berada di Ramadan yang terakhir, 10 hari yang terakhir, hari yang ke-21 kan? Dan kalau kita lihat dalam hari yang ke-21 ni, boleh dengar dalam tu, boleh dengar. Okey. Jadi mudah-mudahan malam-malam hari-hari akhir bulan Ramadan ni kita dapat sesuatu lah, insya-Allah, yang terbaik. Kerana kita dengar banyak cerita lah, banyak berita kan, antaranya daripada kajian kawan-kawan kita daripada bahagian tertentu di dalam JPM juga lah kan, dalam JPM juga yang sangkut paut dengan keselamatan mereka menyatakan tentang beberapa tanda-tanda yang ada di sekitar kita, tanda-tanda yang biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang memusuhi negara kita. Dia ada agenda di sendirilah. Agendanya ialah agenda global dan mereka menyatakan sesuatu akan berlaku bulan 5. Wallahu alam. Jadi dari tanda-tanda tu, dia adalah banyak tanda-tanda ni kan, yang daripada tanda surat khabarnya yang ada tu. Dan antara tanda-tanda yang diberikan tu kemungkinan kebakaran. Akan berlaku kebakaran mungkin, dan juga mungkin akan berlaku gempa bumi. Satu yang rare dekat Malaysia lah. Jadi mungkin juga akan berlaku di sebelah selatan, kawasan selatan di Johor, mungkin akan di Singapura dan sebagainya. Jadi apa yang disebut ni sebenarnya bukanlah kita nak percaya 100% ataupun kita kata ini ramalan-ramalan, bukan. Tapi kita nak sebut bahawa kita kalau nak menyambut raya besok jangan terlalu gembira sangat, sebab kita masih lagi dalam keadaan dikelilingi oleh mereka yang merancang sesuatu yang tak baik, yang tak elok dan bagaimana mereka rancang tu adalah teknologi mereka tu, insya-Allah. Jadi pada pagi ni insya-Allah kita akan cuba tengok sedikit satu tajuk yang sebenarnya kebanyakan daripada tajuk ini hasil daripada kajian yang dibuat oleh kawan-kawan kita juga, gabungan dengan beberapa orang kawan-kawan yang juga ada pengalaman-pengalaman di peringkat antarabangsa, peringkat keselamatan, keamanan negara. Sebab sekarang ini di Malaysia ni ada di kalangan pegawai-pegawai tinggi negara kita, sama ada PTD ataupun pegawai-pegawai yang biasa yang tidak berkenan dengan apa yang berlaku, maka mereka buat research. Dan bila mereka buat research, buat kajian, banyak kajiannya sama dengan apa yang kita kaji juga, maka kita berkongsi-kongsi maklumat. Dan ini antara gabungan-gabungan lah. Ini sebahagian kecil je, insya-Allah pada malam ni, pada petang ni, pagi ni kita akan sentuh. Baik, yang pertama sekali, New World Order, tatanan dunia yang baru. Tatanan dunia yang baru ini ataupun order dunia yang baru ini, teori ataupun realiti. Jadi kita nak lihat di sini bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-henti akan memerangi kamu
sampai mereka hatta yaruddukum, sehingga mereka dapat memurtadkan kamu, jadikan kamu kembali kepada agama kamu yang lain, kafir, seandainya mereka sanggup. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang ada di depan kita ni. Allah gambarkan wala yazalun. Wala yazalun ni maknanya sentiasa, tak berhenti-berhenti. Maknanya bukan zaman Nabi je, zaman kita pun ada serangan. Dan Allah menggunakan perkataan yuqatilunakum. Yuqatilunakum, Allah guna perkataan perang. Mereka akan perang kamu, tak berhenti-henti. Kan, maknanya kita ingat perang Badar dah tak ada dah. Kita ingat perang Khandaq dah tak ada, kena kepung. Kena kepung dah tak ada dah, kita ingat peperangan-peperangan sebelum ini yang berlaku tidak ada. Rupanya peperangan yang dulu masih lagi berlaku. Dan peperangan tu dalam bentuk fizikal, spiritual dan sebagainya. Kemudian kita tahu juga, kita ulang balik hadis Nabi, bahawa kita sekarang ni berada di fasa yang keempat. Fasa pertama kenabian, fasa kedua khulafa ar-rasyidin, fasa ketiga raja menggigit, mulkan aqdan, fasa keempat mulkan jabbariyah. Ini hadis sahih. Jadi kita berada di fasa keempat, dan fasa kekhalifahan, itu maknanya akan bangkit, akan menang. Jadi kita lihat kita berada di fasa keempat. So fasa keempat ni apa yang ada? Maka fasa keempat yang ada, kita ulang kaji sikit. Allah sebut apa? Akan ada makar, akan ada perancangan jahat. Kan, wahai Musa, ni zaman Musa. Bagaimana kata firman Allah, pegawai Fir'aun, malak, golongan-golongan pembesar yang mengadakan perkataan jahat. Dan juga dalam ayat yang lain Allah gambarkan, dan surah Ibrahim pun sama juga, perancangan jahat. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah gambarkan mereka sentiasa merancang untuk buat satu yang jahat. Cuma kita je yang leka. Sebab tu ada orang kata semua yang perkataan jahat ni, konspirasi ni cuma teori-teori. Maka Allah SWT sebenarnya telah pun memberitahu kepada kita bahawa semua itu bukan teori, tetapi semua itu adalah merupakan satu yang real. Sebab yang cakap ni bukan manusia, iaitu Allah sendiri yang memperingatkan kepada kita. Surah Al-Qasas ayat 20, surah Ibrahim ayat 46. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan tunjukkan bahawa apa yang kita dah sebut 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lepas sebenarnya dah berlaku sekarang. Yang dulu orang kata konspirasi, pakatan, yang teori. Teori je ni, teori tak betul. Dan sekarang ni dah berlaku. Kita akan tunjukkan sikit lah. Baik. Who control the world? Siapa yang menguasai dunia? Kata Henry Kissinger, ini merupakan antara spokesman kepada apa nama kita kata, gerakan Zionis antarabangsa, merupakan bekas ketua setiausaha kepada negara Amerika, Secretary State of America, dan dia juga merupakan orang yang mendidik kita punya apa dia panggil, bukan agamawan, negarawan kita. Tak payahlah tanya siapa lah. Jadi dia antara orang yang mendidik Dia kata apa? Who control the food supply? Siapa yang kuasai food, makanan, maka dia akan menguasai manusia, people. Who control the energy? Siapa yang kontrol tenaga, sumber tenaga, maka dia akan kontrol the whole continent benua. Who control money can control the world. Siapa yang memegang duit, maka dia akan control the world. Jadi kita tengok, yang satu makanan, people. Yang kedua, negara-negara, energy, resources. Yang ketiga ialah nak kontrol dunia, dia kontrol duit, ekonomi. Jadi kita tengok contohnya, apa yang berlaku. Bill Gates contohnya, kita tengok kat peta ni, land owned by Bill Gates and land owned by the state. Kita tengok land owned by Bill Gates ni, kita tengok ni farmland, tempat tanam-tanaman 268,984 acres 242 tu adalah merupakan farmland. Jadi dia telah mempunyai, dia own 268,000. Jadi maknanya hampir semua ladang-ladang di US dia dah beli. Kenapa? Dia nak control the food supply, the seed supply. Ni dia dah buat dah. Dia gunakan duit dia. Baik.
Dan Rasul SAW telah bersabda, sesungguhnya bersama dia ada syurga dan neraka. Dia ni adalah Dajjal. Sungai dan air serta gunung roti makanan. Sesungguhnya syurga Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah syurga. Apa yang dibawa sebagai syurga itulah neraka. Apa yang dibawa sebagai neraka itulah syurga. Main dengan apa? Tanpa bunyi boleh? Okey, bismillah. Baik. Jadi in above kepada yang itu, siapakah yang menguasai dunia? Ialah siapa yang menguasai data. Jadi dalam kita punya sekarang ni, maknanya food supply, jaringan, siapa yang bergerak, siapa yang ni yang punya siapa, semua tu data, all the data tu adalah dia merupakan kunci kepada penguasaan dunia ini. Jadi siapa yang kontrol data, dia akan kontrol jiwa-jiwa manusia. Jadi ini antara yang kita nak tengok. Ini semua adalah kata-kata mereka lah. InsyaAllah. Duduk Ini anak-anak muda daripada seorang daripada Masdar, seorang daripada SPM. Anak Mujahid dan baik. Jadi antara perkara yang dikaji, bagaimana perkara yang ditulis oleh mereka sendiri, mereka tulis. And COVID-19 the Great Reset and Klaus Schwab. Dia tulis satu buku. Buku ni bolehlah kita baca kalau kita nak dapatkan apa dia planning mereka. COVID-19 the Great Reset and Klaus Schwab. Jadi kata Klaus Schwab ni siapa? Dia lah pengurusi dan juga dia lah merupakan CEO kepada, pengasas dan pengurusi kepada World Economic Forum. So dalam buku ni banyak ada cerita dia dedahkan apa plan dia. Agenda 21, agenda 30 sebagainya. The truth about COVID-19 and exposing the Great Reset, lockdown, vaksin, pasport dan sebagainya. Ini ditulis pula oleh Dr. Joseph Mercola dan Ronnie Cumming. Ni adalah didedahkan sebenarnya apa COVID-19 tu. Yang sebelah kiri lah, sebelah kiri tu COVID-19 di Great Reset tu ditulis oleh mereka yang merancang. Yang sebelah kanan tu ditulis oleh mereka yang mengkaji tentang perancangan jahat tu. Jadi dia ada dua yang berbeza lah. Kita boleh dapatkan buku ni, ada dijual, insyaAllah. Kemudian tentang teori pula Pakatan Jahat ni pernah disentuh oleh Tun Mahathir sendiri. Ini adalah antara anak murid kepada Henry Kissinger. Sebut itu anak murid. Tun Mahathir Mohamad has called for a new world order. Dia telah buat satu seminar, lebih kurang begitulah, berkenaan dengan a new world order, yang mana dia akan menimbulkan banyak benda-benda lah yang menyebabkan konflik, dan disebut resolve the conflict between nation. Jadi new world order ni dia kata bagus untuk nak resolve, tapi pada masa sama new world order ni ada orang yang merancang behind. Jadi dalam apa namanya, dalam cerita ni dia menggambarkan tentang apa yang mereka nampak baik. Jadi yang tersurat dan jadi yang tersirat. Tersurat semua positif, tersirat opposite, berlawanan. Dan sekarang ini telah pun diisytiharkan dalam yang terbaru pada bulan Mac yang lepas, telah pun diisytiharkan oleh Biden. Biden telah mengisytiharkan bahawa now is the time when things are shifting. It's going to be a new world order out there, and we have got to lead it. Dikati kita kena lead dia, dan we have got to unite the rest of the free world in doing it. Dan kita kena satukan semua negara yang masih lagi free, Jadi kita lihat sini mereka merancang dengan satu perancangan yang teratur, dan dia dah isytiharkan, dia dah declare. Dia dah declare dah. Baik, kita tengok yang terakhir. Ini yang terakhir ialah World Government Summit Dubai. World Government Summit Dubai ini adalah yang berjalan pada 29-30 Mac 2022. Kita bulan April. Maknanya tak sampai sebulan lagi. Tak habis sebulan. 22-30 Mac. Hari ni 23. Lebih kurang sebulan lah. Sebulan. Tak sampai 29 bulan kan. Baik, jadi dalam summit ini kita melihat the World Government Summit
host yang telah dibuat ditaja oleh pihak UAE, yang mana yang dalam itu datangnya ada 700 speaker, 700 plus, ada lebih daripada 700 speaker, 29 sampai 30 hari bulan, satu hari atau 2 hari, tapi ada 700 speaker. Macam mana tu? Dia serentak. Dia buat forum, jadi ramai 29,000 lebih partisipan. Nampak seluruh dunia 140 participating countries, ada 140 negara yang mengikuti, termasuk negara kita. 11,000 session and workshop. 11,000 kan, betul? 1,100 11,000 pula. 1,100 sesi. Ada 1,100 sesi 2 hari. Maknanya dia fokus. Yang bahagian ekonomi je. Yang bahagian apa namanya, politik. Yang bahagian environment dia fokus. Jadi banyak. Maknanya dia nak kontrol semua tu, mesti dia bincang semua benda detail. Jadi bukanlah macam kita semua satu tu, itulah dia cakap, dia semua sekali. Jadi dia menunjukkan impact dia. Apa dia punya tu? Shaping the future of government, the world digital infrastructure. Dia nak buat digital infrastructure, and kesan daripada COVID-19 pandemic, dan everything from education, semua disentuh, dari pelajaran, pendidikan, jobs dan social interaction, dan hubungan antara manusia, semuanya akan transfer onto digital sphere. Dia akan masuk dalam dunia digital, dunia alam maya. Jadi maknanya sekarang ni data ni akan dikumpulkan satu, semua hal, semua perkara. Baik, apa perkara yang pertama disebut di dalam apa ni, seminar tersebut yang dihadiri oleh 140 delegasi pemimpin negara seluruh dunia, 140 negara. Total negara dunia ada berapa? Yang dengan UN 190 lebih kurang. Jadi 140 ni kira majoriti lah. Apa dia kata? Are you ready for the new world order? Itu soalan dia yang pertama sekali disebut. Sebelum dia cakap apa-apa, dia cakap, are you ready for the new world order? Maknanya new world order ni yang kita sebut sebelum ni, orang kata teori, dia sendiri cakap dalam summit, world government summit. Kalau kita ingat lagi, remember when anyone who talk about the new world order, semuanya akan dilabel sebagai teoris. Orang yang apa, teori, berteori, tak ada asas. Ini semua teori konspirasi Pakatan Jahat. Ingat lagi, ustaz-ustaz duk sebut dalam ni kan, ini semua cocok logi punya orang ni. Jadi kita dapati yang sebelum ini sebut new world order ni semua tak betul lah, tak ada. Mana ada Bill Gates, mana ada tembak orang Islam, bunuh orang Islam, mana ada, contoh dia kata. Macam-macam disebut kan. Hari ni dia terang-terang dalam World Government Summit, 140 negara datang. Perkataan pertama sekali disebut ialah, are you ready for the new world order? Kamu bersedia tak untuk berhadapan dengan dunia baru, and order dunia baru. And it is no longer a theory, they are no longer hiding it. Dia tidak sembunyikan. Kenapa? Kerana dia confident dia akan boleh nak buat semua sekali. Dia dah confident boleh buat sampai dia sebut secara depan. Sebelum ni dia tak sebut. Sebelum ni sebut pelan-pelan je, kan. Jadi bila kita sebut, dia kata ini orang teori pakatan. Baik, kita tengok apa yang disebut. Ini antara benda yang penting. Ini adalah Dr. Pippa Malmgren. Ini ialah seorang economist, an American economist, merupakan seorang pegawai penasihat kepada economic policy Presiden George Bush sampai sekarang. Jadi kita lihat dia kata apa? World Summit Government pushes for the digital and financial system to underpin world order. Jadi untuk nak melaksanakan world order, mereka menekankan tentang digital financial system. Tapi the implementation of a digital currency and digital identity is not a conspiracy theory. Bukan lagi satu kesepakatan jahat yang diteori-teorikan, yang disebut-sebutkan, tetapi mereka telah menyatakan secara lantang dalam perhimpunan ini, dan mereka menyatakan bahawa apa yang berlaku ialah ke arah digital currency dan digital ID. Okey, tengok disebut ni perkataan dia, kita quote, quotation.
What underpin a world order is always the financial system. Jadi apa yang akan menjadi asas kepada pembentukan penguasaan dunia ialah economic system. Sebab economic system tu, financial tu, dia akan melibatkan semua aspek. Semua aspek. Kita nak bergerak ni, nak ada duit minyak pun kena ada duit juga. Financial system juga. Ada sistem dia. Nak beli kereta, beli rumah, beli tanah dan sebagainya. Maka dia kata itulah dia punya dasar dia. Dasarnya maknanya dunia itu sendiri. We are on the brink of a dramatic change. Kita sedang dalam proses untuk berlaku satu dramatic change. Satu perubahan yang cukup mendadak. Dan maksud mendadak ni digambar pula oleh Klaus Schwab. Dalam ucapan yang lain dia kata, you will find out, kan, kamu akan melihat bagaimana perkembangan yang terbaru ni, kan, dia akan datang seperti tsunami. Maknanya bukan air tsunami yang laju tu. Kalau di Aceh 900 km sejam, kan. Kalau kita kata teknologi pun akan datang sebagai tsunami macam itu juga. Dia akan habis. Revolusi ekonomi, revolusi IT ataupun kita kata teknologi, semua dia akan datang dalam bentuk tsunami, dia kata kan. Maknanya we are on the brink. Kita kat tebing-tebing lah. Kita dekat satu tempat yang akan berlaku dramatic change. We are about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Jadi ini benda yang dia sekarang tengah brainwash semua satu dunia, terimalah ni. Ini maknanya adalah perkara yang mereka nak bawa. Baik. The new accounting is what we call blockchain. Ni blockchain ni ialah kita kata Bitcoin punya teknologi dan sebagainya. It means digital. It means having almost perfect record. Ni semua quotation dia. Quotation dia. Kita ambil sebiji-sebiji perkataan dia. It means having a almost perfect record of every single transaction. Semua yang kita buat guna duit ni, semua dia akan ada record dia, ada dia punya laporan dia. That happen in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. Jadi kita akan tahu apa yang berlaku. Nak buat bangunan ni, setiap sen dia akan tahu. Setiap sen lagi. Sebab dia bukan lagi orang yang pantau. Teknologi yang akan pantau. Dia akan tahu berapa sen guna untuk simen, berapa simen yang ada sebagainya. Kalau benda tu di luar saja daripada ni, ini adalah illegal. Ini duit illegal ni. Dia terus tahu ni duit illegal. Kalau benda ni kalau duit tu daripada mana? Daripada si A, B, C. Okey. Dia kata kena. Kalau tiba-tiba A, B, C bagi 10,000, tiba-tiba kat sini ada 11,000. 1,000 tu illegal. Kat mana? Dia tak kesan. Ni illegal. Dia akan siasat. Maknanya it's a perfect record of every single transaction. Maknanya pergerakan kita ni dia akan perhatikan. It also raises huge danger. Dia juga akan menjadi satu yang amat bahaya, besar bahayanya in term of the balance of power between state and citizen. Jadi bila data digital tu dah ada kepada mereka mengkontrol tadi, maka dia akan jadi satu yang cukup bahaya apabila power of the state dengan people. State ni dia boleh control people, kan, and in every single dia guna pergerakan kehidupan dia, semua transaction. Jadi tak ada lagi dah duit dalam poket yang tak diketahui. Setiap sen. Ini berlanggar dengan sunnah. Kenapa sunnah siapa? Sunnah dari Rasulullah SAW, kalau kamu sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu, macam tu kan. Ini semua dia dedahkan dan dia boleh pamerkan, dia boleh sebut kan. Need a digital constitution of human right. Jadi kita kena ada satu constitution untuk human right disebutlah. Jadi sebenarnya itu semua untuk nak balance dia punya cakap lah. Tapi sebenarnya benda yang nak buat ni sangat bahaya kerana dia boleh control semua transaction kehidupan tadi. A digital currency allow ultimate control on a global basis by a one world government. One world government. Ni bukan kita cakap ni. Ni dia cakap ni. Dia cakap. Bukan lagi Malaysia, bukan lagi Singapura, bukan lagi Thailand, bukan lagi negara-negara yang berdaulat tadi. Tidak ada one world government. Ultimate control. Maknanya kalau kita perhatikan Iblis kata dia akan menguasai hamba Allah tadi, kanan, kiri, depan, belakang tadi, maka semua itu akan dikuasai secara global. One world government or Western system of collective government that can assign value.
Jadi dia akan kontrol berdasarkan kepada government. Ini yang disebut. Tadi dia kata bahaya, tapi ini adalah bawa kepada kepada international. Jadi satu dunia ni akan duduk di bawah sistem itu. No other mechanism will have such control over the life of a person than a digital currency that will create a system of transactional credit and debit, and perhaps also influenced by your social credit score. Jadi maknanya tak ada cara lain dah nak kontrol hidup manusia ni melainkan melalui financial system. So ini yang dibuat. Dan perhaps kita akan mempengaruhi juga, dan kemungkinan akan mempengaruhi juga bagaimana your social credit score. Apa maksud social credit score ni? Maknanya kita hidup kat dalam negara kita ni, apa kita buat? Kalau kita tak buat apa-apa, makan minum, maka dia kata orang ni orang yang merugikan. Dia ni boleh dibunuh je macam tu, boleh dibuang. Dia tak sumbang pada negara, tak ada sumbang pada dia. Jadi social credit score ni adalah merit ataupun kredit yang diberi kepada seorang berdasarkan sejauh mana dia membantu negara, membantu apa yang dia nak lah. Maka dia ada kredit, dia ada merit, ada markah lah. Ni sekarang berlaku dekat China, kat China dalam wadah. The digital currency requires a digital identity. Jadi oleh kerana kalau kita nak buat digital currency, dia kata, maka mesti ada digital identity. Nampak? Jadi bukan saja digital currency, dia akan paksa juga digital identity in order for an apportionment based on your value to society. Jadi kita kena tahulah pergerakan kita. Kan, Sophie pergi ke kampung Pematan Badak buat khidmat masyarakat. Adalah markah dia. So nak dapat masuk markah tu, maka digital ID tu akan masuklah. Oh, dia khidmat masyarakat. Kan. Kemudian orang lain pula tak ada langsung khidmat masyarakat. Dia duduk rumah aja tengok TV macam tu. Ini wasting, tak ada point. Jadi orang yang macam ini besok dia tak pedulikan lah. Contoh dia dipanggil value to society. The Chinese social credit score is a variant of that same concept. So Chinese dah ada konsep ni. Jadi orang yang tak ada buat perkhidmatan sebagainya kepada kerajaan, maka dia akan dikira sebagai orang yang membazir. Orang yang hidup dia tu membazir. So dia ni boleh dikeluarkan daripada society. Ini contoh. Jadi digital currency akan menyebabkan ada digital ID. The implementation of a digital currency and digital ID is not a conspiracy theory. Bukan lagi konspirasi. Untuk melaksanakan digital currency dan digital ID ni bukan lagi pakatan jahat yang sangkaan-sangkaan kita, tapi telah pun diiktiraf, diumumkan dengan lantang oleh global leaders kepada kita semua. Dah diumumkan secara lantang. Maknanya lepas ni kita tak akan guna dah ringgit Malaysia. Kita tak akan guna dah perkara-perkara berkaitan dengan duit emas, gold, dinar, dirham, semua tu akan dihapuskan atau di-ban. Tengok yang merah tu, yang merah. However, oleh sebab itu, walau bagaimanapun, I am concerned that most will not hear it. Dia sendiri cakap ramai orang tak akan dengar pasal ni. Orang dengar tak perasan, tak tahu, diikut aja. Or understand it. Dan ramai orang akan tak tahu, tak faham until it is too late. Sehinggalah telah sampai waktu yang tak boleh buat apalah. Jadi sekarang ni bila dia dah umumkan tu, maknanya kita tak boleh buat apa. Saya nak tanyakan tuan-tuan sekalian, boleh tak kita buat transaction kat Malaysia ni tanpa guna ringgit Malaysia? Boleh tak? Kita berniaga tanpa guna ringgit Malaysia, boleh tak? Dekat Malaysia lah kalau kita nak guna US dollar katakanlah tak nak guna fiat money tak boleh, mesti guna ringgit Malaysia. Kalau kita guna US dollar pun kena ambil ringgit, kena tukar ringgit Malaysia juga. Jadi begitulah, bila central bank digital currency diactivate, kita semua wajib guna digital currency. Bila wajib guna digital currency, semua kena ada account. Budak-budak pun ada account sebab dia semua account lain-lain masing-masing. Dan kemudian dia ada digital ID. Digital ID ni dia bukan fungsi untuk ekonomi saja, dia akan fungsi macam-macam yang lain. Nanti kita cek. Jadi maknanya ini adalah benda yang, ni adalah forum yang pertama dalam World Government Summit. Ini forum pertama. Ini adalah ucap tama dia. Walaupun ucap tama dia ada orang Arab cakap, tapi inilah sebenarnya
yang dia sebenarnya yang dia nak sebut kepada dunia bahawa kita ke arah digital, maknanya kita ke arah satu suasana kita akan control 100% life of a person. Kita akan menguasai 100% kehidupan seorang manusia ataupun organisasi. Jadi kita faham hak ni, kita nak tengok macam mana kita nak berhadapan dengannya. Baik, kita tengok di senario contohnya, Klaus Schwab ada sebut pasal Fourth Industrial Revolution. Ini antara secara umum lah. Ini antara perkara-perkara yang bakal berlaku tak lama lagi. Tapi kita nak sentuh semua tak sempat. Kita sentuh mungkin digital currency je pada pagi ni. Contohnya Great Reset 2030 ni parti bangsa Malaysia. Ada orang tambah T kat belakang. Jadi bangsa tu tambah T kat belakang parti Bank Malaysia jadi kita tak sebutlah jadi sebab apa dia memang sebut dia nak buat Great Reset. Okey. Kemudian akan berlaku CDBD CB Central Bank digital currency, maknanya bank negara kita dijangka akan buat digital currency ni sebelum pertengahan 2024 100%. Maknanya kita punya perjalanan tu ke arah situlah. Tak boleh nak lari lah. Memang dia dah buat dah. Dan ID Identity Digital National ID, maknanya kad pengenalan kita, IC semua tak akan guna dah. Dia akan ada Identity Digital National ID, IDN akan dilaksanakan sepenuhnya 2024. Maknanya samalah dengan digital currency yang dirancang 2024 juga sepenuhnya. Itu planning dia lah. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan berlaku lah. Kita tak dapat sentuh semua kan. Baik. Kemudian in term of government digambarkan secara tersirat Young leader, young global leader like Trudeau ni Kanada, Perdana Menteri Kanada more than half of the Canadian Parliament are with us. More than a half. And Canadian Parliament bersama kita. Jadi dia pujilah Kanada punya Prime Minister yang mana dia telah menyatakan Emergency Act untuk mengatasi protes. Siapa yang nak protes, maka dia menggunakan Emergency Act, tangkap semua, penjara semua, hilangkan dia punya kelebihan sebagai rakyat dan sebagainya. So dia kata inilah contoh leader yang bagus. Yang mana dia dah gunakan emergency. Jadi leader yang menggunakan emergency, orang protes dah tak boleh protes dah. More than half of the Canadian Parliament, dan orang Parlimen pun lebih daripada separuh bersama dengan World Economic Forum. So maknanya government ini disebut di Kanada. Kalau di sini lebih kurang Okey, kita tengok Global Financial Reset. Jadi kita nak tengok pagi ni mungkin kita fokus sikit tentang Financial Reset Yang inilah yang akan menyebabkan kita hari ni lepas ni akan nak bergerak macam mana pun kita kena melalui dia Baik, Global Financial Reset ni kalau kita tengok dia ada Great Reset ni, dia ada semua sektor, di sektor-sektor dia. Kita boleh buka dalam internet ada. Great Reset, WEF, kita tengok ada sektor-sektor dia. Dan jangan terkejut, Malaysia pun dah siap dah. Setiap satu sektor tu yang kecil-kecil halus tu dah siap dah Malaysia. Dah LGBT-nya macam mana, religion macam mana kat Malaysia, semua dia dah plan dah. Cuba tengok. Tapi kita nak keluar, nak masuk tu dia ada dia punya tu sikit, susah sikit. Tapi bila kita check ada rupa-rupanya Malaysia dah ada dah dia punya planning dia. Baik, contoh kita akan menghala ke cashless society. Ini telah disebut oleh Tengku Zafrul, kita punya Menteri Kewangan. Cash won't be accepted for all government services by 2022. All government services semua dah tak boleh guna cash lah. Kita nak bayar apa, nak bayar bil, TMB apa semua tak boleh pakai cash lah. Ni dia punya proses ni 2022 ni tahun ni. Kita perasan tak? Mungkin kita tak perasan sebab kita pengguna debit card jadi semua tak ada dah, tak ada cash. Ini dia perlahan-lahan perlahan-lahan. Dan kita tengok antara perkara yang kita nak minta juga pihak keselamatan kita tengok bagaimana security bank kita. Tengku Seri Zafrul ni dengan Brett and Garling House ini, Ripple CEO ni, Ripple CEO inilah yang memegang semua data dan semua maklumat dan keselamatan dan pengurusan dan penyelenggaraan data yang ada di bank negara. Siapa dia? Kita boleh check sendirilah Ripple ni siapa. Orang luar tengok pun dah tahu orang luar. It's not from Malaysia, it's not Malaysian. Kalau kita sebut MySejahtera kontrol dia oleh Singaporean ataupun oleh outsider bank negara
dikontrol oleh Ripple. Jadi ini dia punya security. Ini nak sebut keselamatan negara ni macam mana. Kalaulah kita kata okeylah tak apalah, kita trust government kita, tengok-tengok belakang government kita ada entiti lain. Ini yang kita kata kan, kedaulatan negara kita terancam. Ini yang kita minta pihak-pihak yang berkenaan, terutamanya keselamatan, melihat akan isu ni. Ini benda yang mungkin rakyat pun tak tahu. Malahan ahli parlimen pun tak tahu. Dia ingat okey. Macam Mas Sejahtera hari ni heboh. Dulu dia kata kita punya sendiri kan. Tetapi rupanya bila sebut baru-baru ni dia sebut sebenarnya kata Polis Diraja Malaysia Bukit Aman keluarkan statement. Dia kata apa? Data-data peribadi 38 juta rakyat Malaysia kemungkinan berada dalam keadaan yang berbahaya. Data personal, nama, alamat, apa sebagainya, semua dalam MySejahtera. Yang kita masuk MySejahtera tu semua dipegang. Siapa pegang? Singapura pegang. Singapura siapa pegang? Sampai ke Israel. Ini yang sekarang jadi isu. Sampai menteri sebut, kata kita dah ada sebagai ada kala dia kata kita tak nak dah MySejahtera, nak kena buat yang lain. Ada kala dia kata kita kena isi MySejahtera, nak pergi mana kena ada MySejahtera. Jadi kita dah jadi confused. Jadi berkenaan dengan bank pun sama. Kita sebenarnya Ripple bukannya orang kita. Jadi ini adalah the future of payment. Semuanya akan 100% digital. Dan Malaysia timeline bilakah kita jangka akan sepenuhnya ada fully fledged untuk kita dapatkan digital currency, central bank digital currency, CBDC, ialah pada pertengahan 2024. So sekarang kita dah 2022, tak lama dah. Jadi kalau ada apa-apa plannya sebelum 2024 lah. Kalau kita nak kata ada plan apa-apa. Fully fledged 2024 maknanya by 2024 digital ID akan will be implemented. Dia akan implemented. Maknanya lepas tu pergerakan kita dah menjadi satu yang terlalu sukar, dan dari sudut kita nak ada privacy ke, ada personal ke apa, dah jadi dah semua dah dia boleh jadikan tempat rakaman dan sebagainya. Maknanya 2024 dan pada masa itu jugalah kemungkinan besar temple akan temple Solomon Temple akan keluar pada masa itu juga. 2024 2025 kemungkinan raja dia akan keluar, sebab dia dah full control. Bila dah keluar tu full control, maka dia keluar untuk nak seolah-olah menyelamatkan. Jadi kita tengok banyak negara dah full fledged. Contohnya macam apa namanya apa yang ada ni. Tak apalah, kita pergi banyak ni. So ini antara yang adaptation, ISO 20022 global adaptation. Kita lihat semuanya akan mengambil lah. Semua akan ambil. Dan inilah digital currency ni. Kita melihat ni cash. Lepas ni cash dah tak ada. So cash akan diganti oleh semua networking yang ada di bawah ni. Dengan transaction. Maknanya dia tidak ada dah cash. Lepas ni cash akan di-ban. Gold akan di-ban. Bitcoin pun akan di-ban. Jadi orang kata kita ada Bitcoin sebagainya akan di-ban. Kecuali berlaku kebangkitan satu dunia. Satu dunia tak nak. Contohnya orang Amerika, orang Europe tak mau lawan-lawan, tak nak. Akhirnya tak jadi kan. Jadi sekarang ni tengah berperang lah. Tengah perang. Baik, digital cashless system di Malaysia. Ini senario di Malaysia. Bank negara akan join digital currency initiative. Kan, tiada lagi urusan tunai lepas ni. Ini satu laporan yang menggambarkan kepada kita bermula dengan apa ni kerajaan, agensi kerajaan. Lepas ni tak ada langsung. Cuba bayangkan bila tak ada langsung ni, kita nak bagi sedekah, kita bayar zakat, kita bayar infak, semua and calculated by them. They will calculate everything precisely kepada 2 titik perpuluhan, kepada 3 titik perpuluhan. Dia akan tengok kita punya pergerakan. Oh, yang ni selalu bagi kat sini banyak terima daripada orang gini. Oh, ni jaringan dia. Contohlah katakanlah sekolah ni. Sekolah ni dibagi oleh siapa? A, B, C, D sampai Z, sampai 100 orang. Oh, ini jaringan dia. Dia selalu bagi ni. Dulu kita boleh bagi guna bawah bantal punya duit. Sekarang tak boleh dah. Semua. So, sistem pergerakan tu dia akan jadi lebih ketat. Lebih ketat kepada mereka yang ingin melaksanakan kerja-kerja amal terutamanya. Dan di Malaysia juga telah diumumkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin bagaimana digital ID, Identity Digital National, IDN, kan akan dilaksanakan sepenuhnya 2024. Maknanya 2024
digital currency, serentak lepas tu digital ID. Sebab dia kena buat digital ID. Sebab apa? Kalau tak digital ID, macam mana dia nak implement digital currency? Sampai kita nak beli aiskrim pun dah akan tahu. Kan? Bagi beli aiskrim guna duit siapa? Kat mana? Pukul berapa? Semua complete detail dia akan tahu. Dia boleh extract kita punya data, tengok, oh dia ni suka buat ni, suka buat ni, suka buat ni. Ini bagi kat sini. Kan? Satu orang kena pop dia boleh. Jadi privacy dah tak ada dah. Freedom dah tak ada. Dah tak ada freedom dah. Sampai tu peringkat besok dia akan ada peringkat dia boleh kontrol pula. Kan setiap duit ada time period dia. Dia ada period yang sah digunakan. Dan ada pula expired date. Maknanya duit tu besok dia akan ada expired date. Kena guna. Tak guna, zero. Ada juga duit yang akan dia bukan expired date, dia akan ada limited boundary. Contohnya di Kuantan, orang Kuantan boleh belanja kat Kuantan je, tak boleh belanja tempat lain. Alasannya apa? Alasannya supaya ekonomi di Kuantan ni yang naik. Itu alasan dia, supaya orang semua belanja kat sini. Tapi tak boleh, nak travelling susah lah. Nak travelling ke Singapura, ke Johor, contohnya kena dapat kebenaran. Sebab nak isi minyak nanti, nak isi minyak kena luar daripada kawasan, kena dapat kebenaran. Jadi ini peraturan-peraturan yang kita nampak dia boleh buat bila dia nak melakukan ini. Ni adalah satu benda yang belum berlaku lagi. Sebab tu kita nak kena perjelaskan kepada rakyat, perjelaskan kepada ahli parlimen supaya mereka mengenali perkara ini, supaya mereka berbincang dan buat keputusan yang terbaik untuk negara, yang terbaik untuk semua. Dan kemudian antara yang mereka akan buat ialah 5G ini ialah salah satu dipanggil Internet of Things, IoT. Inilah yang mana mereka akan menggunakan. Bila sebut digital ID, mereka akan implement 5G and above. Dan di mana setiap ID yang contohnya yang kita nampak sini, yang ditanam di dalam tangan itu, kita tak guna dah kad IC, kad driver license, tak guna. Semua ID belaka, semua kat situ. Jadi semua kat situ. Scan situ je, scan kat situ je, maka dia akan dapat semua sekali. Apa kita ni license ada tak ada, expired tak expired, kita ni layak driving tak. Jadi kita pastikan bagaimana dia punya full control, full control. Jadi nak sebut sini ini agak sensitif sikit lah, tapi kita kena cerita juga kan. Kalau dia di Amerika, kita lihat duit Amerika ni dia ada kan novice orders, apa benda nak sebut ni, secularness novice order sec, macam nak sebut susah kan. Baik. Dulu kita ingat ini apa ni nak panggil apa? Kijang Kijang, betul. Kalau kita tengok kijang ekor panjang ekor pendek? Kijang ekor pendek. Habis ni panjang ni apa sebenarnya? Ekor panjang ni panjang sampai ke depan ni, tengah ni. Rupanya dia adalah anjing yang dipelihara oleh Firaun. Jadi sebenarnya bukan gambar kijang, itu gambar anjing. Tengok dia punya tu. Tengok dia punya badan dia, kaki kurus, tinggi kan. Nampak macam kijang, tapi rupanya ialah anjing Firaun. Dia ada kaitan tu, dia kata kan kijang macam ni kan. Lepas ni keluarlah berita kan ni kan. Tengok ni duit RM5. Kalau kita gabungkan dua RM5 tu, maka kita akan nampak gambar kan. Ini juga adalah gambar apa? Yang juga nak melihatkan dipanggil apa? Dipanggil kambing hitam. Kambing hitam. Penyembahan Lucifer. Penyembahan Lucifer. Jadi bukan saja dekat duit Amerika, dekat duit kita pun ada. Tak tahulah sekarang dia padam kan. Tengok je betul-betul siapa ada RM5 boleh try kan. Kemudian kita tengok PICC Putrajaya. Kan, ni gambar apa ni? Kan. Urus mata. Irish jadi Malaysia pun ada kaitan sama lebih kurang. Jadi inilah sebenarnya financial freedom dies kan. Kebebasan dalam kita bertransaksi lepas ni akan jadi tak ada freedom dah. Tak ada freedom dah. Jadi ini sebagai digambarkan oleh mereka yang mengkaji sebagai ticking time bomb. Bila berlaku hak ni, bila berlaku yang ini, maka kita tak boleh nak buat apa-apa dah kan. And connecting the dot kita akan tengok and bagaimana satellite communication mainstream ni, semua ni sebenarnya dia ada kaitan-kaitannya
And dari sudut telecommunication, dari sudut mainstream media, dari sudut digital currency, dari sudut vaksin, dari sudut satellite, semua ini adalah menjadi media ataupun alat untuk kuasai, kontrol the whole human society. Setiap satu tu ada dia punya kajian dia. Tapi nak sebut secara connecting dot, semua tu. Jadi kita ni bukan tengok financial aja. Kita akan kena dengan apa ni satellite, media, kan, kemudian dia ada sudut kesihatan, dari sudut dan sebagainya. Baik, ini kita cuba ringkaskan sebab masa. Novus Order Secularum inilah the New World Order. The New World Order dalam bahasa kita, kan, apa yang dia nak capai. Jadi pada hari ini saya nak tunjuk sikit apa yang dia nak capai, apa yang kita bakal hadapi. Kita tak pergi detail lain, detail tu banyak sangat, tak sempat. Ini macam kesimpulan sikit lah. Yang pertama, the New World Order will include changes. Dia akan merubah. Yang pertama, family. Yang pertama disasarkan sebenarnya ialah keluarga. By family, dia akan promote apa? Homosexual marriage, kan, perkahwinan seks yang sama akan dilegalize. Kenapa? Sebab target dia supaya nak kontrol apa? Nak kontrol population. Parents will not be allowed to raise their children the state of will. Maknanya, kan, anak-anak akan dijaga, dididik oleh negara. Negara dididik oleh dunia. Ini dia ada pada pertemuan, pada satu convention, Children Convention, pada tahun 1992. Bermulanya Agenda 21 dengan Children Convention. Children Convention ni antara convention paling banyak kita datang. So, hampir semua negara datang, wakil, termasuk Malaysia. Jadi apa antara resolusi dibuat, charter yang dibuat, yang dipersetujui, parent, kan, tidak akan dibenarkan untuk diktate agama anak-anak. Kalau dia orang Islam, tak boleh paksa anak masuk Islam. Kalau dia orang Hindu, tak boleh paksa anak masuk Hindu. Dia kata anak ada hak untuk memilih agama dia. Maka sekolah-sekolah agama akan dimansuhkan. Sekolah-sekolah India dan China akan dimansuhkan. Semua satu sekolah je. Bukan sekolah rakyat Malaysia tak, sekolah international. Jadi mereka kata anak-anak ada hak untuk pilih agama dia. Maka anak-anak dibesarkan oleh negara dengan agama negara. Bila dah umur 18 tahun, bila dah umur 21 tahun, barulah anak-anak tu akan dipilih. Nak suruh nak masuk agama mana, ikut mana-mana pun tak apa, sama je agama, dia kata. Maka parent will not be allowed to raise their children. Ini adalah New World Order yang mereka rancang. Dan dia punya apa namanya, dia punya kronologi dia semua tu ada, memang ada. All women will be employed by the state. Perempuan untuk meletakkan yang pertama hak asasi sama perempuan lelaki. Kalau laki-laki yang pimpin, tentu lelaki akan jadi besar, jadi hebat, perempuan ketinggalan hak asasi, maka yang akan jaga perempuan ni negara. Betul tak sistem Islam pun negara yang jaga, kan? Tapi kan kalau tak ada suami, kalau tak ada apa, kan. Tapi tak apalah, nak sebut sini dia ambil sistem tu nak kontrol woman. All women will be employed by the state and not allowed to be homemakers. Semua akan bekerja kat luar. Tak boleh jadi homemakers, tak boleh jadi suri rumah. Ini peraturan yang dia akan buat. Ini saya sebut ni ialah benda yang orang tak nampak lagi ni, belum sampai hari ni. Tapi yang kita sebut tadi, kan, perkara ini besok dia akan jadi kenyataan ke arah sini, ke arah sini. And divorce will become exceedingly easy. Nak bercerai senang, mudah. And monogamous marriage will be slowly phased out. Jadi orang tak akan kahwin dah macam biasa, tetapi dia akan banyak berzina. Itu maksud dia. Dia akan banyak ada hubungan-hubungan yang luar. Ini semua antara sebab family. Jadi pertama dia attack family. Family maknanya family ni lah yang akan membentuk kebangkitan. Family ni yang akan membentuk kekuatan kepada individu-individu. Jadi individu ni tidak akan kuat melainkan dengan keluarga. So bila keluarga rosak, individu rosak maknanya. Ya, sebab tu kita lihat sini, ini dia punya nombor satu. Nombor satu dia akan attack ialah family, Nombor dua dia akan attack workplace, tempat kita bekerja.
Government will become the owner of all the factors of production. Semua production akan dimiliki oleh government. Kenapa? Supaya nak boleh bagi adil, supaya tidak ada penganiayaan, pengzaliman. Jadi ke arah situ. Dia tak ada dah. Dia seperti komunis lah. Dia akan memiliki semua sekali. The private ownership of property will be outlawed. Jadi untuk own barang-barang kita sendiri, harta kita sendiri, tanah kita, rumah kita akan tidak dibenarkan, outlawed. Akan jadi di luar daripada undang-undang. Jadi nak sebut kat sini kan, ini maknanya ke arah situ, Ini mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah ni apa? Pemerintahan yang total control, totalitarian. Baik, yang ketiga religion. Religion will be outlawed. Religion akan dijadikan sebagai satu yang melanggar undang-undang. And believers, orang yang beriman tadi, will be either eliminated or imprisoned. Siapa yang nak agama tu, dia akan menjadi ditangkap ataupun akan dibunuh. Ini semua ke arah situ. Sebab tu one world religion juga sebenarnya bukan nak peace. Dia bukan nak brotherhood, dia bukan nak persaudaraan, tapi sebenarnya dia nak eliminate agama. Sebenarnya dia nak cairkan agama Islam tu. Mula-mula dia cairkan agama Islam. Dulu dia kata hadis yang boleh terima hadis sahih saja. Hadis dhaif jangan sebut, tak boleh amal. Padahal hadis dhaif masih hadis lagi. Sekarang ni hadis sahih pun tak tolak. Yang terima Quran aja. Quran aja yang terpelihara. Hadis sahih ni dia kata masih lagi hadis tak terpelihara. Maka sekarang dia hanya nak guna Quran saja. Ini sudah mula ada di Saudi, sudah mula dah. Dia sebut dah sebut. Kita nak undang-undang apa-apa tengok Quran aja. Hadis tak perlu, sebab hadis ni boleh korup. Yang janji ialah Quran saja. Selepas ni Quran juga akan ditolak. Jadi kita lihat dia peringkat demi peringkat. Tetapi di akhirnya religion will be outlaw. Religion, orang yang beragama dikira sebagai satu yang bersalah. Macam mana yang berlaku di negara China. Semua dia habis tak ada agama. Dia cuma ada budaya. Orang tua-tua dulu je, dia tak ada agama. And believers, orang yang berkeyakinan tadi, akan either be eliminated, dihapuskan ataupun dipenjara. There will be a new religion. Oleh itu dia akan buat ada satu agama baru, iaitu agama gabungan semua sekali. Jadi tak adalah agama mana lebih tinggi, agama mana benar, tak ada dah. Yang ada agama-agama. There will be a new religion. The worship of man and his mind. Dia kata manusia ni menyembah Allah ni semua dalam minda dia je, dia kata. Tak ada pun God mana, can you prove God, dia kata, contoh. Kan? Sebab tu di dalam satu artikel New York yang baru-baru ni, minggu lepas tu, kan, editor daripada New York Post, dia tulis apa? Dia tulis, dia kata, kita sedang berperang sekarang ni dengan COVID lah, dengan apa, dengan ekonomi. So dia kata jangan lagi bergantung kepada Tuhan. Tuhan dah tak ada. Kalau Tuhan ada, tentu dia tak izinkan benda-benda ni berlaku. There is no God, dia kata. Jadi ini perkara yang dah mula dia ni ke arah situlah. Religion ni maknanya ke arah there will be a new religion gabung-gabung. Lepas tu yang gabung tu semua dicantas. Anak-anak besok by 2050 tak ada seorang pun ada agama melainkan menyembah nafsu, menyembah iblis lah, Lucifer. Sebab dia boleh sihir, dia boleh sains kan. The worship of man and his mind. Jadi penyembahan itu, ibadah itu hanyalah manusia dan minda dia sahaja. All will believe in the new religion. Semua orang akan duduk dalam agama yang baru. Kita boleh bayangkan ini hala tuju dia. Ini saya sebut ni hala tuju dia ni. Jadi sebenarnya ada banyak great reset, banyak macam cerita tu, kalau sempat kita cerita. Tapi ini hala tuju dia. Nak sebut ni bahawa kita akan berhadapan dengan ini. Berapa lama? Dia target 2027 dah boleh kontrol, total control. 2030 tak ada orang menentang dah. Itu dia punya sasaran. So 2025 dia dah mula kontrol kehidupan, mula kontrol semua sekali, dengan bencana alam akan banyak ni sebagainya. Orang akan hidup susah sebagainya. Akhirnya manusia terpaksa ikut dengan ketakutan, ancaman.
2025 kan mereka kontrol, 2027 total control, 2030 tak ada orang menentang. Siapa menentang ditangkap atau dibunuh. Sebab tu bila kita tengok perancangan diorang ni 2030 tu, contohnya, maka mereka nak hapuskan semua agama termasuk Islam. Sebab tu ulama-ulama bila tengok balik kan, mungkin pada masa itu Allah akan menangkan Islam sebelum mereka buat. Dan sebagaimana digambarkan Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, dia kata insya-Allah Islam akan menang 2027. Ini disebut kan berapa puluh tahun yang lepas, sebelum lagi New World Order ni cerita. Sebelum lagi dia punya timeline tu. Tapi dah sebut dah 2027 kata Syekh Ahmad Yasin insya-Allah, sebab berdasarkan kajian Quran. Jadi bila tengok perancangan dia, memang itulah perancangan dia. Jadi religion akan di-eliminated dengan new religion. Okay. The majority of the people will not readily accept. Majority manusia takkan accept new world order. Sebab langgar fitrah. Berlawanan dengan fitrah. Mana ada manusia yang tak boleh tolak Tuhan? Kan, dalam hidup dia. Dia susah mesti angkat tangan doa. Majority 84%. Kan, ada agama. Jadi sebut di sini, majority of people will not readily accept the new world order, but will be deceived, akan ditipu. Ini kata Dajjal. Mereka akan ditipu into accepting it by two strategies. Ada dua strategi besar. Kita dedahkan dua strategi ini supaya kita faham bahawa sesungguhnya kita sedang ditipu. Yang pertama sekali, those in favor of the changes, siapa-siapa yang nak ikut arus, nak ikut bersama dengan mereka, will have become seated in a very thrones of power. Orang yang nak bersama mereka akan diberi kuasa. Jadi ini yang digambar sebagai umara dunia, pemimpin dunia. Dan juga ulama usu, pemimpin kepada apa nama kita panggil, kepada kejahatan, ulama usu. Jadi mereka yang bersama-sama dengan perancangan Dajjal ini, mereka akan diberi kuasa. Sebab tu siapa yang jadi pegang kuasa mesti tanda tangan. Mesti ada aku janji, bai'ah. Semua. Jadi generally without the public realizing that facts, dan public tak tahu. Jadi siapa-siapa yang in favor, dia akan diberi kuasa pada masa itu. Siapa yang tak in favor, memang dia akan. Jadi kita ingat, kita boleh kita boleh tahalluf siasi dengan pemimpin-pemimpin, dengan hasrat supaya boleh dakwah pada pemimpin-pemimpin yang kita tahalluf siasi dengannya. Ini parti politik lah, parti politik. Rupa-rupanya bukan kita tahalluf siasi bersama dia, dia pegang kita. Akhirnya sepatutnya kita boleh bercakap, jadi syaitan bisu. Jadi syaitan bisu, tak boleh cakap. Ni saya tak cakap pada mana-mana parti politik tau. Dia nak sebut kat sini, inilah realitinya. Mereka akan kontrol. Sebab apa? Dia ada perjanjian dia. Apa perjanjian dia? Kalau kita tak jaga kerajaan, kita tak ada kekuatan, kita kena jaga. Okey, yang kedua, the old world order. Mereka yang nak mengikut susunan dunia yang original, yang lama tu, will be destroyed piece by piece. Siapa yang nak memegang world order yang asal, yang fitrah, yang natural, yang sesuai dengan agama masing-masing, will be destroyed piece by piece, sedikit demi sedikit, by a series of plan nibbles at the established and format. Dia akan merancang secara tersusun. Asalnya gerakan Islam menjadi parti politik. Parti politik menjadi yang mempertahankan demokrasi politik. Asalnya gerakan Islam menjadi pertubuhan Islam. Pertubuhan Islam hanya berdasarkan kepada apa yang terbatas perubahan, bukan lagi gerakan Islam. Jadi kita lihat dia akan rancang sikit-sikit, sehingga kita ni hanya terlibat dengan kerja-kerja yang sekadar untuk memenuhi keperluan a new world order. Kalau kita tak ikut new world order, kalau kita ingat lagi, saya pernah present dulu bagaimana di United Nations dia punya NGO punya platform tu, dia kata we plan for all those humanitarian act and activities. Dia kata kami rancang semua aktiviti NGO satu dunia. NGO ni nak pergi banjir, NGO nak pergi, dia rancang. Dia akan rancang. So kita ni duduk di bawah planning dia sampai kita sedar the new world order.
The people of the world will give up their freedom. Akhirnya mereka dah letih dah, tak larat nak lawan tak apa. Akhirnya kita ikut je lah, tak apalah, kita ikut sajalah. To the controller, orang yang berkuasa tadi, mulkan jabariyah tadi, pemimpin yang diktator tadi, because there will be a plan, akan berlaku satu perancangan famine, kebuluran. Jadi dia kata sini, macam mana nak bentuk orang yang old world order ni, orang yang nak bersama fitrah, orang yang nak bersama dengan agama dia, yang ikut yang lama ni, yang fitrah tadi, yang natural tadi. Dia kata mereka akan ikut kepada pemimpin tadi, Dajjal, dan tentunya kerana apa? Kerana there will be a plan, akan ada famine, kebuluran yang dirancang. Kebuluran yang dirancang. Or some other serious occurrence, ataupun masalah-masalah yang serius seperti pandemik, seperti bencana alam. Tiba-tiba berlaku gempa bumi di Malaysia. Tak pernah ada gempa bumi, tiba-tiba berlaku gempa bumi. Kalau tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian melihat akan bagaimana keadaan, ada satu apps yang berkenaan gempa, cuba tengok satu apps tu gempa dekat Malaysia ni. Rupanya banyak tempat gempa bumi dah ada dah yang tersedia. Mungkin apps tu dirancang, diplan ke, wallahualam. Tapi menunjukkan bahawa bumi negara sebenarnya tanah Melayu ni banyak tempat dipanggil epicenter untuk kemungkinan berlaku gempa bumi, dan tak mustahil bulan 5 ni akan berlaku. Mungkin sikit, mungkin besar, wallahualam akan berlaku, wallahualam. Jadi sebab tu sebab sini yang lain terpaksa ikut. Kenapa? Ada perancangan untuk kebuluran, famine, or some other serious occurrence, berlaku bencana alam seperti banjir besar, tsunami, tornado, hurricane, puting beliung, ribut taufan. Begitu juga landslide, tanah runtuh. Akan berlaku kebakaran, akan berlaku letupan dan sebagainya. Such as a depression of war, termasuklah juga depression ekonomi dan juga peperangan. Jadi yang lain-lain, yang world order yang lama ni, agama ni, maka mereka akan tertekan dengan sebab adanya bencana sehingga menyebabkan semua ikut sahaja. Inilah peranan iman. Sebab tu Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam yang 3 perkara yang apabila seseorang itu tidak mempersiapkan imannya dan amalnya, maka tidak berguna imannya dan amalnya ketika mana perkara tersebut keluar. Yang pertama, yang terbitnya matahari sebelah barat. Yang kedua, khurujul dajjal, keluarnya dajjal. Yang ketiga, dabatul ard. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, bila dajjal nak keluar, kalau kita tak prepare sungguh-sungguh kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan ukhuwah, kekuatan kita bersama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang yang mengikut saja. The people of the world will give up. Sehingga kita give up sebab apa? Dah banjir, rumah dah banjir. Kan bila Akta 342 tu kan, banjir. Di masa ketiga dia nak bentang, bukan 342. Bukan 342, sebelum 342 apa? Dia nak bentang apa ni? Lepas tu banjir kat Shah Alam kan tak jadi. Tak jadi bentang. Bukan ni vaksin. Vaksin tu, nak wajibkan vaksin, tak jadi. Sebab banjir tu mengatasi. Banjir di Shah Alam, banjir di Negeri Sembilan, banjir mana-mana, mengatasi minda yang rasional. Hati yang kuat mengatasi. Bayangkan banjir, kita dah sibuk lah banjir, macam mana ni, habis semua aktiviti kita punya perancangan habis, banjir. Itu baru satu. Kena pula taufan, pernah berlaku di Perak, di Ipoh, pernah berlaku di Kedah, taufan sekejap je, datang habis, sekejap je. Dia boleh datang, pergi sekejap gitu je, tak ada apa-apa, terus jadi je. Puting beliung berlaku di Ipoh, sekejap je, datang pun hilang, itu je. Dia boleh ada, tak ada. Jadi bila berlaku serious occurrence, perkara-perkara yang serius ini menyebabkan minda kita, kan, kita punya iman orang yang ada tu dan sebagainya dah jadi kelang kabut. Nak semayang pun macam mana saya nak semayang, baju kotor, tak ada baju bersih, nak semayang macam mana, fikir dah tak payah semayang dah, susah. Tak apa, Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, tak payah semayang dah, terus tak semayang. Ni berlaku banjir baru-baru ni. Bila berlaku, mereka duduk di tempat di masjid, duduk di masjid kan, bila time waktu makan, penuh masjid makan. Bila time azan, keluar,
Macam Indonesia sama masa saya pergi Aceh dulu, sama. Kan? Padahal bencana ni sepatutnya menjadi reflect kita kekuasaan Allah. Kita ni hamba, kita nak kena patah balik ke dia. Ada ke salah aku buat? Ada ke kifarah dosa yang aku lakukan? Maksiat mungkar yang berleluasa. Allah nak suruh kita fikir, tengok, tak boleh fikir dah. Bila kita tak persiapkan iman kita, tak persiapkan ibadah kita, tidak mentarbiah keluarga kita, tidak membentuk ukhuwah yang tersusun, yang mantap, lillah fillah, maka sampai 3 perkara digambarkan Nabi tadi, habis. Ini dirancang secara terjadi. Apa yang Nabi sebut dulu, terbukti dah ni. Ini perancangan-perancangan mereka. So the real goal of the Mason ni maknanya orang-orang yang membina world order ini, is actual destruction of organized religion and national government. Jadi sebenarnya mereka yang matlamat ialah untuk menghabiskan agama dan menghabiskan negara. Sebab dia nak kontrol. Dua ni dia akan kontrol semua. Bila orang tak ada kekuatan agama, tak ada kekuatan iman, tak ada kekuatan ukhuwah, maka pada masa itu dia akan mudah dikuasai, kerana dia akan dipecah-pecahkan. Tak mampu dah nak buat apa-apa. Berserah jelah. Kita kena sami'na wa ta'na lah. Kenapa? Susah nak buat macam mana ni? Rumah pun tak ada. Rumah pun dah terbakar dah. Rumah pun dah banjir dah. Habis semua kena hanyut. Habis. Dah. Kita nak buat apa dah ni? Tak boleh dah. Dah cakap dakwah tak boleh. Dakwah pun tak keluar dari dakwah dah. Pertubuhan dakwah dah tak cakap pasal dakwah. Cakap pasal makan. Anak aku tak makan ni. Habislah dakwah tak ada. Tarbiyah tak ada. Hilang. Kenapa? Bencana-bencana yang besar. Sebab itu bencana alam sebagai salah satu daripada perancangan jahat mereka yang paling besar. Jadi mereka nak hancurkan agama secara tersurat dan tersirat, dan juga national government. Sebab itu ada Global Pandemic Treaty. Global Pandemic Treaty yang akan ditandatangani oleh Khairi Jamaluddin KJ sebagai Menteri Kesihatan dalam masa terdekat bulan Mei ni. Dia akan tanda tangan, kalau tak silap 22 hari bulan, kalau tak silap. Bila tanda tangan itu, maknanya kita telah menyerahkan kedaulatan negara kita kepada international ketika pandemik dan ketika bencana alam, disaster. Bila berlaku pandemik dan berlaku disaster, negara kita ni boleh dimasuki oleh pemimpin-pemimpin dunia, masuk, tak kira siapa, daripada UN ke sebagainya, masuk daripada WHO dan memberikan arahan apa sahaja, semua kena ikut. Ini Global Pandemic Treaty yang akan ditandatangani oleh Menteri Kesihatan tak lama lagi. Satu yang amat bahaya. Amat bahaya. Jadi kalau berlaku ni, dia lebih bahaya daripada Akta 342. Lebih bahaya daripada pindaan Akta 342. Kenapa? Dia akan masuk, orang luar masuk. Orang luar masuk, dia bagi instruction. Maknanya dia kata, okey, tempat ini kan quarantine, tak boleh ada in and out, maka quarantine lah. Walaupun tidak ada asas, tidak ada bukti. Macam 342. 342 at least kan orang kita. Ini daripada luar. Baik. A lie well believed is just as good as the truth. Kan? Penipuan, tipu daya, kan? Tipu daya mereka ni yang diyakini sama macam satu kebenaran. A lie repeated often enough will become the truth. Pembohongan diulang dalam media, diulang, akhirnya dia akan menjadi the truth, jadi kebenaran. Inilah yang akan dibuat kepada manusia yang ada, kecuali mereka yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, ikut sungguh-sungguh kan apa yang berlaku, tidak terikut dengan arus yang ada. Jadi hari ini kalau kita ikut arus, ikut saja, maka the lie, penipuan, tipu daya itu akan menjadi the truth. Ini perkara-perkara yang kita nak kena rasa, insya-Allah, antaranya. Dan inilah antara apa yang mereka misi untuk agenda 21. One World Government akan dia by 2030 mereka akan ada One World Government, kepimpinan seluruh dunia di bawah satu kerajaan. One World Cashless Currency, tidak akan ada currency yang berbentuk ringgit, US dollar, semua cashless digital. One World Central Bank, mula-mula Central Bank Malaysia, Central Bank Singapore, Thailand semua, lepas tu mereka akan satukan. Dia adalah dari perancangan dia akan satukan semua. The end of national and one world military dah ada dah. And the end of national sovereignty, iaitu kedaulatan negara dah tak ada dah, habis dah. Raja dah tak ada dah, agung dah tak ada dah. Kan, prime minister pun tak ada, semua dah one world. The end of all private owned property, kita punya tanah, kita punya semuanya akan diambil. And sebagai satu contoh, pernah disebut oleh satu program yang dibuat oleh Kementerian
kewangan. Nampak yang tersuratnya baik, tapi tersiratnya kita kena tengok semula. Dia kata apa? Mereka yang tidak ada pencen, yang telah berumur, dah berumur tak ada pencen, maka dia boleh mohon pencen daripada kerajaan dengan dicagarkan semua properti dia. Tanah dia, rumah dia, apa semua kan cagar daripada government kan. Kemudian government boleh bagi pencen. Maknanya dalam bentuk hutang, pencen. Sekiranya besok tak dapat ni, maka semua rumah semua akan menjadi milik kan kerajaan. Kerajaan akan dimiliki oleh hutang yang banyak. Kerajaan ada banyak hutang, trilion. Trilion. Jadi kan kemungkinan besar besok world akan ambil. Jadi akhirnya apa yang ada kita akan jadi you will own nothing. Kamu tak akan memiliki apa-apa, but you will live happy. Kamu akan hidup dengan gembira. Ini semua adalah perancangan-perancangan dia. Depopulation, mandatory multiple vaccine. Ini semua daripada dulu punya cakap ni. Ni sebelum 10 tahun, 15 tahun sebelum ni benda ni. Kita dah dedahkan, tapi semua cakap sebagai teori. Tapi kita lihat rupa-rupanya semua yang ada di sini akan menjadi apa dia panggil? Menjadi benda yang realiti dalam kehidupan. Kedaulatan negara akan terancam. The Great Reset, ini satu tajuk yang kita nak kena tahu juga. Contoh agenda The Great Reset ni contoh bagaimana dia sebut ni presiden ataupun dikata orang yang buat parti bangsa Malaysia, dia kata we are talking about genome modification, DNA. Dia terlepas. Dan Klaus Schwab juga cakap benda yang sama, genome modification, dia akan ubah. Ni Malaysia ni Great Reset Malaysia, nampak dah ada dah perancangan dia. Semua tu dah ada perancangan. LGBT-nya, religionnya macam mana, semua dah ada. In ekonomi macam mana Malaysia. Dia dah plan dah. Kita baru nak belajar plan. Nak belajar buka syarikat. Baru nak belajar. Dia dah complete plan dia. Blueprint dah ada ni, LGBTI inclusion di Malaysia. Ini semua dah ada ni. Ini semua Malaysia punya. Ni Great Reset Malaysia. Dia dah ada dah. LGBT bukan religion. Ni LGBT di Malaysia kan. Kita laju-laju sikit lah. Ni Klaus Schwab jumpa dengan Anwar Ibrahim baru ni. Food, macam mana food di Malaysia, future food kan. Food apa? Food yang menjadi apa namanya dipanggil makanan dalam lab, yang dibuat dalam lab kan. Ni role of religion, Akta 775. Salah satunya Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari. Akta 775 yang telah pun diluluskan pada 2016. KKM berkaitan perubatan Islam dan perubatan tradisional Melayu. Jadi kita lihat hari ini perubatan Islam tradisional pun duduk di bawah KKM. KKM boleh bagi lesen untuk orang yang nak rawat santau apa sebagainya lah. Contohlah ni sebab kita nak cuba tengok kedua belah ni. Artificial intelligence dan sebagainya. Baik, ini saya sebutnya Inilah contoh teknologi 5G. Dia akan ada ID. Ini akan dimasuk sini antaranya supaya orang tak boleh kacau dah duduk dalam tu kan. Siapa yang cabut keluar, maknanya dia bukan rakyat Malaysia dah. Dia bukan rakyat Malaysia. Tak rakyat Malaysia. Dia jadi pelarian. Sebab tak ada data. Mana data kamu siapa, tak ada nama apa semua kan. Sama tak dengan dia ada ID, tapi tiba-tiba ada orang delete dia punya data. Semua data delete tak ada, kosong. Maka dia jadi pelarian di negara sendiri. Jadi ini antara benda-benda yang mereka plan, mereka rancang. Baik, ini the coming of the Great Reset. Ini kita nak cuba sekadar ni 2020 Wuhan outbreak, 2019 2020 pandemic kan. Kemudian pada tahun ini akan ada Fourth Industrial Revolution involved 2022 dan 2023 kemungkinan PRU kan. Jadi orang masa tu dah dalam bengong, yang dah sebagainya sakit dan sebagainya. Kita tengok bulan Mei ni mungkin akan berlaku sakit yang banyak, mungkin ada orang yang sakit dan sebagainya. Dan pada masa itu dia akan enable, dia akan activatekan 5G, AI, Internet kind of things, nanotechnology, CRISPR dan sebagainya. Jadi 2023 tu dia akan activate semua sekali. 2024 akan mula ada ID, digital ID, nanotechnology, CRISPR, dia akan ada ID dan sebagainya. Kemudian COVID-19 dia kata apa? Akan habis pada 31 Mac 2025. Maksudnya dah kontrol lah. Bila habis pandemik, dia akan masuk currency dan ID.
Kemudian kita tengok yang agenda dia pula secara umum, kan, tahun Oktober 2019 ini adalah outbreak di Wuhan, kan, dan telah diceritakan pada minta maaf, Oktober ni adalah event 201 yang menceritakan tentang apa yang akan berlaku, iaitu coronavirus outbreak dekat Wuhan. Dan kemudian pada masa itu juga berlakunya Wuhan Military World Game, dan pada masa itu semua askar seluruh dunia ada di Wuhan sebelum outbreak. Maknanya kalau dia nak outbreak tu, military tu akan balik ke negara masing-masing bersama virus masing-masing. 2019 Wuhan COVID outbreak Disember, kan. Kemudian kita tahulah pandemik diisytiharkan pada tahun 2020 bulan Mac, kan. Kemudian 2023 PRU, maknanya gambar sini masa ni orang dah banyak lah, dah ada COVID, ada vaksin sebagainya. Dan 2025 dia akan kontrol, dia akan digital masuk, ID masuk, digital masuk. Dan kemudian 2030 destination 2030 tak ada dah orang lawan. Tak ada orang dah boleh nak lawan, semua akan duduk di bawah dia 100%. Ini adalah timeline Great Reset yang telah diumumkan secara terpisah-pisah. Jadi orang tak boleh nampak ni, kan, diumumkan sebagainya dibuat. So kita buat sekali timeline, maka kita nampak, kan, 2030 adalah destinasi di mana masa tu, kan, semua agama duduk di bawah satu, tak boleh nak lawan dah. Tak boleh nak ni, ekonomi pun tak boleh lawan, tak boleh orang lawan, semua dah duduk di bawah, kan, kepimpinan Mulkan Jabariyah, total control, totalitarian. Inilah yang dibuat dia. Jadi maknanya, kan, kalaulah mereka nak habiskan agama Allah, kan, 2030 insya-Allah agama Allah akan menang sebelum 2030. Ini adalah apa yang mereka rancang, yang digambarkan sebagai sebahagian daripada ancaman-ancaman yang bakal berlaku secara overall. Dan kemudian daripada sinilah kita akan melihat bagaimana kita perlu memahami bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan yang Allah gambarkan tadi sebagai peperangan yang tidak henti-henti. Peperangan yang tidak henti-henti. Jadi bila kita menghadapi suasana perang, kita kena bersama-sama dengan suasana yang sepatutnya. Orang bekerja, suasana bekerja, tak boleh tidur. Orang perang, suasana perang, tak boleh relax. Tak boleh relax. Kita relax, kita ingat, kita dah ada sekolah kita dah ada tanah kita dah ada peternakan pertanian kita, kita dah ada networking business kita dah ada semua. Okey dah. Rupa-rupanya semua tu boleh hancur dalam masa satu hari je. Satu hari dengan menggunakan digital habis semua. Dia boleh tukar ownership dia boleh tukar. Dengan hanya digital je. Kita buat puluh tahun ni, nak buat sekolah, nak buat perkampungan ke, nak buat pertanian ke, peternakan, mungkin kita buat banyak tahun. Dia nak habis dalam masa satu saat je, tukar je. Habis, title tukar kepada orang lain. Kan? Boleh dirampas atas alasan sekian. Kenapa? Dia telah berkuasa sepenuhnya. Maka pada masa itulah kita akan merasakan perkara yang paling penting ialah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena jadikan Ramadan yang ada pada kali ini sebagai salah satu daripada hari-hari penting ketika kita nak berhadapan dengan kesusahan yang besar, yang terlalu besar. Yang mana kesusahan itu bakal menjadikan kita ini kalau tidak berhati-hati, hamba kepada makhluk, bukan hamba kepada Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak sebenarnya panjang lagi Ada banyak lagi kalau tengok kat sini. Ada banyak lagi lah Jadi itulah kot cukup untuk hari ini sebagai untuk kita sama-sama berfikir dan bincang-bincang menjaga urgensi kita untuk duduk dalam tarbiyah yang betul. Tarbiyah yang betul. Tarbiyah yang boleh membina kekuatan kita untuk bergerak dalam realiti yang ada. Bukan bergerak dalam fantasi kita. Apa fantasi kita? Semua okey. Semua okey. Kita akan patah balik kepada norma lama. Kita akan patah balik kepada keadaan kita 20 tahun dulu. Kita sekarang ni dah okey dah sikit. Kita akan patah balik kepada masa kita aman damai. Rupa-rupanya makin lama makin susah. Bagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah satu hari akan menjadi lebih susah daripada hari sebelumnya. Lebih susah. Esok lebih susah. Esok lebih susah. Jadi inilah hari-hari yang kita akan hadapi. Mudah-mudahan Allah
berikan kepada kita kekuatan insya-Allah untuk bersama-sama dengan kebenaran Allah dan hidup dan mati bersama dengan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maknanya meningkatkan takwa kita. Dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Jangan mati melainkan dalam Islam. Jadi mudah-mudahan Allah menghidupkan kita sebagai manusia yang bersama dengan Islam, iman, dan bersama dengan perjuangan Islam dan iman, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. Kita buka sikit kalau ada apa-apa tambahan ataupun ada apa-apa pertanyaan. Ada apa-apa? Ada berapa orang? Dia ada yang besan merah tu. Siapa sebenarnya? Oh, yang Samira tu. Samira dia punya kata pakai kata-kata dia tu. Kata-kata yang perempuan. Kata-kata dalam tak kata-kata dalam world summit tu. Tapi kata-kata tu tak menyokong pun. Dia sebenarnya dia cakap, dia ada ayat-ayat dia sebelum tu. Dia cakap tu nak sebutkan bahawa kita kena bersama dengan agenda 21 ni. Kalau tidak kita akan terlambat dan tak boleh terkejar dan kita akan susahlah macam tu. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan tu bahawa siapa yang tak bersama dengan tu dia akan terlambat. Sebab lepas daripada tu dia sebut, ada seorang ni dia sebut apa? Dia kata ni Pak Arab yang jadi salah seorang panel. Dia kata hari ini masalah kita, orang dunia ni banyaknya pemikiran mereka agenda 19th century, kurun yang ke-19 atau kurun yang ke-20, bukan kurun yang ke-21. Kurun ke-21 ni ada teknologi, ada IT, ada fourth revolution dan sebagainya. Jadi dia kata takkan kita orang yang tak ni kita akan buat sehingga dia tak sedar kita dah masuk dah. Itu perkataan dia juga tu. Tapi kita extract dalam bentuk, dia cakap yang tersurat tapi ada tersirat dia punya makna dia. Jadi kalau kita perhati betul-betul kita akan nampak poin dia lah. So yang jadi slide tu ada tim yang buat. Ada tim. Ini kajilah ni. Ini research. Ini research. Kalau macam digital ID tu, apabila tiba masanya tu, so kita sebagai rakyat Malaysia ni dah kena ambil juga ke? Oh, kalau macam pakai ringgit Malaysia, boleh tak kita lari daripada ringgit Malaysia? Boleh tak kita lari daripada ringgit Malaysia kalau kita nak transaction dengan apa yang ada sekarang? Tak boleh. Jadi pada masa tu we will be forced. Kita akan dipaksa untuk ikut. Kalau kita tak nak paksa, kalau kita tak nak ikut, maka kita buat yang kita punya sendiri. Kan? Saya tanam cili, kamu tanam bawang, kamu tanam ni, kamu tanam ayam, kita tukar sama-sama. Hak tu tak perlu digital. Hak tu sama-sama kita barter trade system. Mungkin itu kan. Kita go back to basic. Kita survive sama-sama kan dalam keadaan tolong menolong, reda kan. Macam sahabat Nabi lah dulu kan. So kalau kita nak transaction, nak beli minyak apa semua kena ada digital ID, kalau tak boleh. Tapi mesti diorang tak bagi siapa yang tak ada tu sambil dia nak buat apa-apa. Memang lah, dia takkan bagi. Nanti dia kata siapa nak ternak ayam kena ada permit. Apa nak kena permit? Yang pertama dia mesti ada 10 vaksin. Yang kedua dia kena ada sekian-sekian. Contoh kan. Kemudian dia kata hanya dalam satu tempat tu hanya 100 ekor je boleh tanam. Kenapa? Sebab kita tak nak ada penyakit burung H1N1 lah apa semua. Kan? Makan apa yang lebih selamat? Makanan daripada lab. Dia nak suruh kita beli hak tu. Contoh. So dia kurangkan pertanian. Jadi benda tu boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi disebut memang dia akan force. They will force. Sampai tu peringkat, kalau tengok ini tadi kan, kita duduk kat dinding, tak boleh gerak dah. Dia dah tolak kita kat dinding, tak boleh gerak. Nak buat ni tak boleh. Maka ketika itulah mungkin akan ada kebangkitan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang juga. Dia perancang Allah yang paling baik, the best kan. So mungkin pada masa itu ramai akan sedar.
Mungkinlah, wallahu alam. Mungkin masa tu sampai peringkat peak kan. Kita pun tak tahu. Tapi Nabi kata akan ada kebangkitan. Dan kita yakin insya-Allah daripada kajian-kajian kita 100 tahun ni masa yang akan ada tajdid kan. So mungkin inilah tajdid dia. Jadi fikiran kita ni kena combine dengan hadis tadi. Kita bersedia untuk bersama survive dan bersedia untuk bersama tajdid yang baru. Man yujadilu laha dinaha. Mereka yang akan mentajdidkan agama, mereka yang akan memperbaharui agama. Jadi perancangan tu kena bersama-sama. Jadi maksudnya kan apa ni, bila sampai masa ID tu, kita bila dibahas, kita mengharapkan ada orang yang boleh tolong kita yang bersama-sama yang menolak untuk ID digital. Setakat ni lah saya rasa mereka menghadapi masalah sebab bila dengar dia punya forum kita dengar dia cakap, dia dia menyatakan bagaimana masalah yang sedang mereka hadapi besar sebab penolakan daripada hampir semua manusia. Bukan orang Islam je, orang bukan Islam pun tolak sebab benda ni melanggar fitrah. So dia menghadapi ni. Jadi nak tak nak dia kena create kan bencana yang luar biasa sehingga orang semua takut kena ikut. Itu yang mungkin ada perang, mungkin ada bencana-bencana alam. Jadi dia kena create satu bencana yang dinamakan kiamat. Prince Charles panggil kiamat. Disebut kiamat, perkataan kiamat. Kita sedang menghadapi satu dipanggil apa? Disaster. Disaster yang membawa kiamat ataupun kiamat disaster disebut. Kan? Jadi dia kata benda tu hebat sungguh sampai siapa nak menentang pun tak boleh lah sebab dia kena ikut saja. Kecuali orang beriman. So orang beriman yang ada Allah ni baru dia boleh, tak boleh ni. Sampai kan dia akan kontrol anak-anak, dia akan kontrol kehidupan kita semua sekali. Masa tu lah. Sebab tu kita zaman ni macam zaman kan, kita kata Nabi masa peringkat selepas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kenabian. Mana orang Mekah dah mula kenal geng Muhammad disebut. Geng Muhammad ni dah mula kenal, maka mereka kepung, mereka tangkap, mereka seksa. Zaman sampailah hijrah. Jadi peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi itu adalah peristiwa yang kita akan menghadapi kesusahan tadi tu. Kena boykot, dituduh sesat, pemecah belah. Real. Masa tu nak menyelinap min khilal pun tak boleh dah. Sampai peringkat min khilal, menyelinap pun tak boleh dah. Dia akan pegang kita. Sampai peringkat begitu. Jadi ini adalah apa yang digambarkan. Dia gambarkan sendiri. Semua tu dia orang yang dulu dia tak sebut dia New World Order tak secara langsung. Sekarang ni World Summit, World Government Summit, maknanya semua menteri-menteri, Perdana Menteri seluruh dunia turun situ. Pakar-pakar ekonomi turun situ. Dalam masa 2 hari, 1 malam dia boleh cerita semua agenda dia. Dia terror tak terror dia. Kita hari ni terpaksa buat 2-3 siri ya. Tapi nak sebut dia punya kekuatan dia lah, tenaga media dia. Jadi nak bayangkan pun tak boleh bayangkan. Satu yang susah nak dibayangkan. Tu kata teori. Ya, sahih. Dia sampai satu tahap memang kita kena hijrah juga lah. Masa ni. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi orang yang beriman, yang berhijrah dan yang berjuang. Ini 3 prinsip yang kita faham, kena faham. Yang kata hijrah ni bukan hijrah yang kata daripada boleh baik, bukan. Dia memang hijrah keluar. Ada dua-dua sekali. Dengan fizikalnya, dengan rohiyah dia. Maknanya hijrah ni maknanya dari kondisi lemah, kondisi kekurangan, kondisi jauh daripada Allah kepada kondisi yang kuat, yang lengkap dan yang Allah redha. Jadi berhijrah. Semua. Sebab tu kita kena ada satu perasaan, mungkin satu peringkat kita perlu berhijrah daripada kampung halaman kita yang mana sekarang kita suka sangat, seronok sangat duduk. Susah nak keluar. Kenapa? Kerana Nabi pun keluar daripada tempat dia. Sahabat-sahabat pun terpaksa pindah hijrah semua. Bila sampai satu peringkat Nabi sebut gambarkan keluar, sikit-sikit keluar sahabat-sahabat tinggal. Apa yang ada tinggal. Kerana nak membina kebangkitan, membina kekuatan,
umat. Wallahu a'lam. Baik. Kalau tak ada apa-apa, saya cuma nak buat sedikit kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama sekali, mereka sentiasa masalah. Yang pertama sekali kan, ada orang yang merancang untuk menguasai dunia sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah dalam Quran, apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dan orang yang merancang tu sekarang ni sudah semakin terdesak. Kenapa? Kerana kalau dia tidak buat hari ini, Islam akan bangkit. Maknanya sebelum Islam bangkit, dia kena buat. Sebab daripada kajian-kajian yang mereka buat, mereka mengakui bahawa Islam akan bangkit. Itu satu yang fitrah. Satu yang fitrah kan? Dengan perkembangan dakwah, anak-anak orang Islam ramai kan? Jadi orang-orang bukan Islam mula masuk Islam. Jadi banyak faktor-faktor menunjukkan Islam akan dominan. So dia kata by hook or by crook, sebelum 2024 kita mesti menang. Ini yang digambarkan dalam perbincangan yang dikeluarkan dalam artikel-artikel dia. Mesti. Maka kalau dia tak menang sekarang, dia akan habis sebab Islam akan menang. So kita kena buat, dia sebut the final frontier. Final frontier itu perkataan dia. Jadi bagi kita pula, bukanlah kita ni orang yang pandai perang, suka perang. Tak, kita orang yang tak tahu perang pun, tak reti pun, tak faham pun, baru nak belajar tipu daya dia. Jadi sudah tentulah kita pada hari ini berada dalam keadaan yang terlalu jauh dan terlalu lemah daripada kekuatan sebagaimana yang kita digambarkan Rasulullah akan bangkit dan menang. Sebab itulah nombor 3, hendaklah kita mewajibkan diri kita untuk membina kesedaran. Dan kita kena membina sama-sama diri kita ni hubungan yang betul-betul mantap dengan Allah, mantap dengan Quran. Kita dekat dengan zikrullah, Quran, bangun malam, puasa ni nak jadikan sungguh-sungguh ibadah ni membina kekuatan kita. Mula kenal Allah, sungguh-sungguh kenal Allah, bukan kenal main-main. Dulu boleh lagi main-main. Kita kata saya yakin dengan Allah, saya cinta Allah, tapi saya masih lagi maksiat depan Allah. Jadi dulu masih lagi boleh, sekarang kita nak tinggalkan dah. Sampai masanya untuk kita sama-sama berukhuwah, sayang menyayangi, ta'aruf, kenal mengenal, sayang menyayangi bersama-sama dengan barisan-barisan mereka yang soleh tadi. Kita kena hidupkan suasana tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak bersiap sedia sekarang, bila sampai waktunya, ketika mereka nak menghabisi apa yang mereka nak habiskan tadi, maka kita akan terkena dan tertipu. Jadi sebab tu kita nak kena tengok apa tujuan yang kita buat presentation ni. Yang pertama, bukan untuk nak takut-takutkan, tapi cuma nak dedahkan perancangan mereka. Macam mana dulu ketika Nabi menceritakan tentang peristiwa akhir zaman, sahabat-sahabat senyap, takut, kecut. Dan kata salah seorang sahabat, seolah-olah Dajjal ada di belakang pokok korma itu, sedang menunggu kami untuk dicantas. Maknanya bila Nabi sebut tentang Dajjal tu, sahabat-sahabat bimbang, seolah-olahnya dah terlalu dekat sangat ancaman-ancaman tadi. Sampai di kalangan mereka bimbang, takut, sampai tak ingatlah hadis-hadis yang akhir zaman. Tak ramai yang meriwayatkannya. Dan kemudian kita lihat, bukan Nabi nak takut-takutkan, tetapi Nabi nak membina kesedaran supaya kita lebih memperkuatkan lagi usaha kita dan amalan kita, iman kita dengan lebih kuat lagi untuk mendekati Allah. Kerana hanya Allah yang mampu untuk memberikan keselamatan bagi kita. Hanya Allah yang mampu untuk memberikan kebahagiaan bagi kita, kemenangan bagi kita. Hanya Allah sahaja. Selain daripada Allah tidak ada harapan, tak ada dah. Jadi kita nak kena tengok balik. Jadi bulan Ramadan ni kita nak kena kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah. Kita munajat, kita bertaubat, kita zikir kat dia, ingat dia, kita baca Quran, bangun malam menangis pada dia, minta, ya Allah, sesungguhnya mereka merancang dengan perancangan-perancangan yang besar dan kami lemah, ya Allah, tolonglah kami, minta pada Allah. Kita nyatakan kelemahan kita, kekurangan kita, keaiban kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan yang sepatutnya, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak untuk pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam apa yang kita sama-sama bincang, insya-Allah. Mungkin ada apa-apa nak tambah sikit? Salam. Jadi insya-Allah kita berkenalan dengan abang kita ni.
Selagi bila kita off ni kita boleh ni lah. Macam mana? InsyaAllah. Bila off ni selagi kita boleh berkenal-kenal sikit lah InsyaAllah. Kita tangguh kita baca doa Rabitah. Doa Rabitah ni doa ikatan kasih dan sayang, kemesraan antara kita sesama mukmin. Iaitu Rabitah ni maknanya kita ingat, kita bayangkan wajah-wajah saudara kita, mak ayah kita, kita punya bayangkan wajah-wajah mereka yang soleh. Kita bayangkan mereka yang bersama-sama dengan perjuangan kita, dan kita bayangkan jugalah mereka yang terdahulu daripada kita supaya masuk dalam doa yang kita baca ini sebagai tanda sama-sama kita satu jamaah dengan an'amta alaihim, jamaah orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan yang Allah murka, bukan yang Allah sesatkan. InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub, Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub, Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشاة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا يا الله على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.